imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini ialah mengenai sifat ibu bapa dan pendidik yang baik dan cemerlang. Apakah sifat yang perlu ada pada pendidik ataupun juga ibu bapa lah sebagai penjaga anak-anak, supaya kita mendapat suatu ilmu tuan-tuan pada malam ini. Bagaimanakah ciri-ciri yang baik yang perlu ada pada seseorang yang bergelar ibu bapa ni? Kebelakangan ini kita mendengar banyak peristiwa dan juga kes-kes yang melibatkan kepada penderaan anak-anak tuan-tuan. Dan kadang-kadang ia dilakukan oleh ibu bapa sendiri. Bukan hanya orang luar, bukan hanya sebagai penjaga ataupun juga pengasuh saja yang mendera anak-anak ni. Bahkan kadang-kadang ibu bapa sendiri tidak tahan dengan anak-anak, lalu mereka juga terlibat dalam penderaan anak-anak akibat daripada kurangnya keprihatinan dan juga tidak faham apa sebenarnya tugas dan juga ciri-ciri seorang pendidik yang baik. Jadi untuk mendapatkan ciri-ciri yang baik ini, sememangnya kita perlu berpandukan kepada Nabi SAW dan juga para Rasul, yang mana Allah Ta'ala memberikan sifat-sifat yang baik pada Rasul-Rasul ini, ditunjukkan pada kita macam mana mereka mendidik anak-anak mereka. Kita boleh lihat bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam umpamanya, bagaimana beliau bersama dengan anak-anak isteri dia, apa dia sifat-sifat yang ada pada beliau. Sebegitu juga boleh kita tengok pada Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf. Semacam mana juga boleh kita tengok pada Nabi Sulaiman, anak kepada Nabi Daud. Dan begitu juga tuan-tuan, yang paling dekat di hati kita ialah baginda Nabi SAW, yang mana dalamnya kita dapat melihat daripada sejarah Rasulullah SAW. Baginda ini memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia, khususnya dalam hal-hal yang melibatkan pada pendidikan dan juga pentarbiahan orang-orang yang berada di sekitar baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kita memerhatikan sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama kita tuan-tuan, kita dapati bahawa banyak sifat-sifat yang perlu ada pada ibu bapa. Cuma malam ini kita nak sebut tentang sifat sopan dan sabar. Sopan dan sabar ni adalah sifat yang mana perlu ada pada seorang yang bergelar ibu maupun bapa tuan-tuan. Jadi sopan ini ialah suatu sifat yang baik apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak pernah kita jangka tuan-tuan. Apakah reaksi kita bila kita tak pernah berjumpa dengan tindakan-tindakan yang kadang-kadang liar, ganas, tidak beradab. Di sini perlunya seorang yang sopan untuk mengendalikan keadaan seperti tadi. Jadi hari ini tuan-tuan, ibu bapa menghadapi anak-anak bermacam-macam ragam. Setengah anak-anak
nakal kita kata. Nakal, boleh katakan banyak membuat perbuatan yang di luar jangkaan ibu bapa. Setengahnya tak dengar kata, tu juga payah nak dengar kata. Kita dulu pun tak dengar kata juga. Setengahnya lagi kadang-kadang anak-anak bertindak di luar jangkaan kita, bertindak di luar jangkaan yang mana melibatkan pada pelanggaran hukum syarak. Tak semayang anak-anak, tak puasa. Itu juga mengingkari perintah ibu bapa, tidak taat, tidak hormat orang tua. Dan juga dalam setengah kes dapati anak-anak mencabar ibu bapa, mengeluarkan kata-kata yang buruk pada ibu bapa. Dan memanglah banyak kalau kita nak bilang sifat-sifat yang tidak baik yang mungkin kita pernah berjumpa dengan sifat-sifat ini, tuan-tuan, bersama dengan anak-anak kita. Jadi untuk menghadapi inilah yang mana kita sebutkan pada malam ini, perlunya seorang ibu bapa yang sopan, tuan-tuan. Kita perlu bersopan dengan kanak-kanak dan juga anak-anak yang bersifat dengan sifat yang tidak baik. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat bernama Ashaj Abdul Qais, katanya, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anah. Kata Nabi kepada Ashaj Abdul Qais, katanya, kamu ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Dua sifat yang baik yang disukai oleh Allah ada pada kamu ini, wahai Ashaj. Yang pertamanya al-hilm, iaitu bersopan. Bersopan makna kita bila berada dalam keadaan orang provok kita ni, payah nak bersopan ni, payah tuan. Payah kalau orang provok kita ni nak bersopan, payah. Yang banyaknya kita jawab dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu yang biasa berlaku, tuan-tuan. Kalau kemalangan umpamanya orang provok kita umpamanya dengan sebab berlaku kemalangan, tiba-tiba mari orang pada kita kata dengan kata-kata yang kita tidak sangka, buta kamu dah, dia kata begitu. Ni provok ni, kalau kita tak tahan kita jawab tu. Kalau kita tak tahan kita akan jawab. Ada orang yang bersopan ni, dia pandai handle, dia pandai kontrol keadaan tadi ni yang kita nak ni, iaitu dia boleh kawal keadaan tadi dan mengeluarkan kata-kata yang baik, tuan-tuan. Kalau ikut kita memang kita nak marah, dah nak langgar kita, kata buta pula. Kalau kita lawang dah kita lawang orang yang cuba provok kita dengan kata-kata yang kesat, tentu dah lagi bahaya, lagi besar. Mari kat kita kata buta ke, kita pun mulalah demu pun buta juga. Kemayalah dia, kita kata kita marah orang mari lerah pun tak nak berhenti. Sabar korok. Istighfar kepala bapak muda. Dia nak kata ini kadang-kadang yang kita kata tidak bersopan bila kita berhadapan dengan keadaan seperti tadi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, pernah masuk ke dalam masjid pada waktu malam. Lalu apabila beliau masuk, tiba-tiba kaki dia tersepak, tersadung dengan orang yang tidur di dalam masjid, tuan-tuan. Waktu malam gelap, mari khalifah ke masjid. Tiba-tiba kaki khalifah terkena pada kaki orang yang sedang tidur dalam masjid. Bila
tersepak kaki orang tadi, dia pun bikah bangun, dia kata buta ke, dia kata. Tu khalifah. Oleh kerana gelak dikeluarlah kata-kata yang tidak senonoh pada khalifah. Buta dak. Kalau kita Allah, mata pun lutut ke kalau kita lah. Dak kata buta, mata pun lutut ke dak. Itu kata. Menyebabkan pengawal khalifah nak pukul, ngawal khalifah nak balas. Kata Umar bin Abdul Aziz ni, orang yang sopan ni, tengok macam mana dalam keadaan seperti tadi tuan-tuan, macam mana khalifah Umar bin Abdul Aziz bertindak. Dia boleh kontrol, dia boleh kawal keadaan. Dia kata jangan pukul, dia kata jangan balas. Dia tanya aku buta ke tak, dah aku jawab tak, sudahlah, habislah. Dia soal aku jawab dah. Tu gitu je, orang tak nak panjang. Dia kata buta ke tak, dia kata gitu, habislah. Orang tanya je, bukan nak ajak kelahi tak. Orang tanya buta ke tak, sudah, dia kata habislah. Nak manjang wak mendapa lagi. Ini masalah yang ada pada hari ini. Ibu bapa tidak ambil sikap ni. Itu menjawab dalam keadaan tidak sopan, kemudian panjang benda tak diam, terutamanya melibatkan pada anak-anak dan juga isteri. Kadang-kadang balik ke rumah tengok ikan singgang, singgang semua hari-hari. Ini tu keadaan tidak sopan, yang mana perbuatan sebegini hendaklah dielakkan tuan-tuan. Dak sopan, dak sopan tau. Mau dia capok pula, capok puyuk. Kena rumah tak ada apa. Rumah kadang-kadang bagi dua, kata ada siling apa, jatuh belah lek nu, capok clear. Kejut orang belah ni kadang-kadang rumah dekat. Ni nak beritahu bagaimana tidak sopan. Habis kubah pun doakan kalau ni ayat-ayat yang kita sebut tidak pandai kontrol, terutamanya melibatkan pada rumah tangga kita tuan-tuan. Gitu juga dengan anak-anak, samalah. Tingkah laku anak-anak yang kadang-kadang mencabar kewibawaan kita sebagai ibu bapa, ini pun kita kena bersopan tuan-tuan. Kita kena handle dan kontrol dengan baik, terutama melibatkan anak-anak muda kita, terutama melibatkan anak-anak dan masa remaja. Jangan tidur rumah kamu, akhir lari kawan tu, tak jumpa cari, susah pula. Jual ada orang di Thailand. Ini masalah yang mana ibu bapa tidak bersopan ni, tidak bersopan kadang-kadang dengan anak remaja ni. Pendekatan yang digunakan apa ganah, yang tidak sesuai dah tuan-tuan, yang ibu bapa kita pernah pakai tahun 70-an 60-an dulu, kita tak boleh pakai buah tu pada hari ni, kerana setiap masa, setiap tempat ada perkara-perkara yang perlu kita lihat tuan-tuan. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kita bawakan pada malam ini suatu kisah yang menggambarkan bagaimana pentingnya kita bersopan untuk mengubah sifat orang lain tuan-tuan. Kerana manusia ni dia Allah, dengan sopan ni dia Allah. Tahulah tuan, kita ni kalau nak Allah, orang lain kena bersopan. Walaupun dia provok, walaupun dia menyebabkan kita marah, kita balas. Kita balas tuan-tuan dengan sifat bersopan. Di sinilah Allah dia tuan-tuan. Ni yang kita nak belajar pada malam ni ibu bapa, bagaimana pentingnya adanya sifat bersopan dan sabar ni, kerana ini saja yang boleh mengalahkan kejahatan ataupun juga kenakalan anak-anak, dan mungkin juga melibatkan kepada keadaan tidak kita jangka dalam kehidupan ini. Jadi apa yang kita nak sebutkan pada malam ini yang diwahyatkan oleh Abdullah bin Tahir. Dia menceritakan bagaimana katanya kuntu indal ma'mun yauman fanada bil khadim.
Katanya suatu hari aku berada di majlis Khalifah Al-Ma'mun. Lalu dia memanggil khadamnya, dia memanggil pembantu istana dia. Dia kata, ya gulam, panggil dia. Dia kata, wahai budak, hai orang kerja, seolah begitulah. Dia panggil pada pembantu dia. Lalu budak tadi tidak menyahut, budak tadi tidak menjawab. Tak ada seorang pun yang datang bila dia panggil pembantu dia. Ini yang terjadi kepada Ma'mun. Kemudian dia memanggil kali kedua dan mengangkat suara dia, katanya, ya gulam, budak, panggil. Anak akak suara kali kedua. Bila didapati tak ada seorang pun yang datang untuk berkhidmat ataupun juga tanya apa dia kehendak khalifah tadi, tuan-tuan. Tiba-tiba seorang budak Turki datang dia. Tiba-tiba seorang budak Turki datang dia. Budak itu pun berkata pada khalifah, ama yang bagi lil gulami an yakula wa yashrab. Tak boleh biar ke pembantu nak makan, nak minum, tak boleh ke? Tu. Kullama kharajna min indika tasihu ya gulam, ya gulam. Setiap kali kami keluar daripada seh kamu ni, kamu teriak panggil, budak-budak duk panggil tau. Allah, tak ada rasa ke nak beri orang rehat sikit, tak ada begitu lah. Ini ayat khadam dia, tuan-tuan, depan khalifah, depan seorang khalifah. Tu dia ayat dia jelas. Dia kata tak boleh beri masa kita nak makan, nak minum juga. Kita orang juga bukan robot. Ingat kayu ke kita? Tu tambah pula lah tu, nak kabur mana seolah-olah begitu. Berilah orang rehat, nak makan, nak minum. Tu kan kita dah bagi dah perkhidmatan. Setiap kali keluar pintu panggil, setiap kali keluar pintu panggil. Tu beri kat orang untuk kami nak makan, nak minum ni. Ni tengok yang mana seorang khadam bercakap begitu di hadapan Khalifah Ma'mun. Apa kata dia lagi? Ilakam ya gulam. Berapa kali kau nak panggil? Tu berapa kali kau nak panggil? Panggil semua tu. Seolah-olah begitu. Pedak aku, kata, tambah nak kau bagaimana. Kadang-kadang khadam ni sendiri tak faham juga dia. Dia provok kepada Khalifah Ma'mun dalam keadaan tadi. Ma'mun tertunduk. Ma'mun tertunduk, tuan-tuan, walau dia khalifah. Tapi bila khadam dia kata begitu, tertunduk dia, seolah-olah dia faham bagaimana teruknya dan juga bagaimana penatnya pembantu dia dah tolong dia keluar panggil dia kata. Akhirnya lama dia tertunduk, sehingga kan kata Abdullah ibn Tahir, tidak syak lagi kali ni kena pacung budak ni. Dia kata tidak syak kali ni kena pacung budak ni, nampak cakap lepas gini tak. Kata Abdullah ibn Tahir, dia kata aku rasa kali ni Ma'mun akan mengarahkan supaya dipenggal kepala dia. Kemudian Ma'mun melihat kepada Abdullah ibn Tahir. Kata Ma'mun, ya Abdullah, wahai Abdullah, inna rajula idha hassana akhlaqahu sa'at akhlaqu khadami, wa inna la nastati'u an nusi'a akhlaqan, wa inna la nastati'u an nusi'a akhlaqana linuhassina akhlaqa khadamina. Ini kata Khalifah Ma'mun. Apa maksud kata dia ini, tuan-tuan? Katanya, wahai Abdullah, dia bagi tahu pada salah seorang daripada sahabat dia, nama Abdullah ibn Tahir, bagai menteri dia lah. Katanya, wahai Abdullah, kita ni, dia nak beritahu, dia kata seseorang itu kalaulah dia buat baik, maka akhlak orang bawah dia akan jadi buruk, tuan-tuan. Dia kata gitu. Dia kata
Ada orang kalau dia buat baik, maka orang bawah akan jadi naik atas kepala, dia kata. Tu kaedah atas dunia begitu lah. Kaedah atas dunia ni, dia kata kalau kita buat baik, orang bawah kita naik atas kepala. Itu perangai buruk. Tu biasa hak terjadi begitulah. Tapi bukan kaedah 100%. Dia kata seseorang bila dia berperangai baik, maka orang bawah dia akan naik atas kepala, akan buruk akhlak. Tetapi kalau kita buat jahat, orang tak jadi baik. Tu dia kata ni, kalau kita buat baik, orang boleh jadi jahat. Tapi kalau kita buat jahat, tu garanti orang tak jadi baik, dia kata. Tu nak beritahu kaedah dia gitu. Kok mana-mana pun kena buat baik gitu. Kok mana-mana pun kita kena layang baik. Kenapa? Kerana kalau kita buat buruk, garanti tak jadi baik orang. Kalau kita buat baik, ada peluang lagi. Orang nak jadi baik ke nak jadi buruk, masih ada peluang tu. Kata makmum ni tuan-tuan, dalam ayat ni tuan-tuan, dia nak beritahu pada kita sebagai pendidik, kita kena ambil pilihan buat baik, kena bersopan. Kerana itu saja pilihan yang mungkin anak kita jadi baik, boleh jadi anak kita jadi buruk. Tapi kalau kita ambil tindakan buruk, garanti anak kita jadi buruk. Ni perlu kita ambil perhatian dalam hal ni. Layanan kita terutama pada anak-anak, biarlah kita bersikap sopan. Walaupun kita nak marah, faham-faham sajalah. Sehari yang puasa, nak buka masa tu, yang pakak mari susu pinggang nak makan sekali. Susah kita bagi orang tua ni. Masa kupak tadi tak makan. Orang nak buka puasa, pakak mari pinggang, duk susun orang pinggang. Tu keadaan. Kalau kita tak sopan, kita jah lalu dah. Lok apa orang duk nak buka puasa seharian tak makan dia. Capur pula mai duk jiruh air tu, duk rubuh air kita. Orang dah siap air molek tu, bahan ke dia minum ke dia dulu. Moga dia dak akan sama, dia dak puasa. Kita duk tunggu bedil. Tekok kelak nak minum air. Ni bahan ke dia dulu separuh gelas. Dak sakit hati kita. Ini kita katakan mana, kalau kita buat buruk masa tu, dak jadi baik anak kita, dia kata. Tapi kalau kita bersopan masa tu, ada peluang lagi. Ada peluang lagi nak ajar anak-anak menjadi baik tadi. Dia ambil lah pilihan ni, kita bersopan. Bila kita berada dalam keadaan diuji oleh anak-anak, tuan-tuan, jangan kita ambil pilihan tak bagus, pilihan tak baik. Kita bertindak dengan sifat ganas, sifat tidak ada peri kemanusiaan, tidak bertolak ansur. Kerana bila kita ambil sifat tadi, anak kita tak akan jadi baik selama-lamanya. Hal ginilah yang kita dapati berlaku pada khalifah pada zaman terdahulu. Banyak kisah-kisah sebegini, tuan-tuan. Terutama orang-orang yang mana rakyat ni macam-macam jenis. Samalah rakyat macam-macam jenis. Jadi pemerintah dan juga penjaga rakyat ni zaman dulu berhadapan dengan kes-kes gini memang banyak dalam cerita kalau kita tengok, tak tuan. Tapi oleh kerana mereka ni orang yang pandai kontrol, dia bersopan, menyebabkan hasilnya tidaklah seteruk yang mana kita tengok pada hari ini. Kadang-kadang banyak di antara kita membalas jahat dengan jahat, tuan-tuan. Seorang lelaki pernah masuk minta izin bertemu dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Itu daripada Ibn Abbas mengatakan, datang seorang lelaki pada suatu hari minta izin bertemu dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Lalu diizinkan dia masuk. Katanya, ya Ibn Al-Khattab, innaka la tu'tina bil jazal wala tahkumu bainana bil adal. Dia masuk, dia terus kritik, dia terus cerca Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Katanya, kamu ni tak bagi cukup, hasil banyak tak bagi cukup. Tu banyak hari ni hak cakap begitu ni banyak dia. Hasil banyak, kutip situ sini, bagi sikit je kata. Tak boleh kita marah pada pemimpin dia zaman Umar tu, bukan zaman learning.
Zaman umur pun setara umur adik setara tu pun, setara umur hebat dia bagi ke rakyat dia pun ada juga. Innaka la tu'tina bil jazal, kamu ni umur dak bagi cukup we sikit, we dak cukup kadar, asyik banyak bagi dak banyak, kata dia. Dan mu pun dak hukum dengan adil, kata dia. Ni khalifah umur yang mana kita kenal umur ni orang yang adil, tuan-tuan. Tu dia dikritik oleh rakyat dia. Lalu dalam keadaan tak diim, dapati umur naik angin juga dia, terutama perkara yang tidak tepat dengan perbuatan dia, tuan-tuan. Jadi senyap orang di sekitarnya, kata Ibnu Abbas, masing-masing senyap nak tengok umur nak buat apa pada orang tadi. Rakyat dia jenis bahasa bengung gitu lah. Nak buat apa ni, nak apa, cakap lepas gini. Lihat umur merah muka, kena kritik. Dalam keadaan demikian, seorang sahabat umur bernama Al-Hurr ibn Qais, dia kata, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala pesan ke Nabi dia, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tuhan pesan pada Nabi dia, dia kata berilah kemaafan, suruh buat baik, dan pelepaslah orang jahil ni, jangan duk kira sangat lah. Tu Tuhan pesan dalam Quran pada Nabi dia. Kata Ibnu Abbas, demi Allah Ta'ala, umur bila dengar ayat tadi tak berganjuk dia, patuh pada ayat tadi, dibiarkan orang yang jahil tadi keluar, tidak dihukum oleh umur, tuan-tuan. Ini kesopanan yang ada pada umur, patuh dia dengan ayat Allah, supaya memberikan kemaafan dan menjauhi orang yang jahil, tuan-tuan. Ini contoh kita katakan mana kalau tidak ada kesopanan tadi, nescaya keadaan mungkin bertukar menjadi lebih teruk lagi, tuan-tuan. Itu juga dalam kisah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dia sedang berceramah, ketika dia sedang menyampaikan ucapan dia, mari seorang lelaki bangun, katanya nipu besar muda, lebong muda. Dulu zaman dulu kata depan-depan zaman dulu. Hari ni tulis dalam WhatsApp, tulis dalam internet, takut zaman ni nak negak kah lari keluar negara dah zaman ni. Zaman dulu depan Khalifah Muawiyah, duk tengah menyapa ucapan, dia kata hak mu cakap lebong belaka. Dah teruk gitu. Khalifah cakap, dia pergi kata lebong belaka. Hak mu kata tu lebong, dia kata. Lebong ni makna tipu lah kita dah. Cakap apa tak tahu makna dia lebong ni, tak tahu dah. Makna tipu belaka, yang cakap dusta belaka, dia kata cong belaka tu. Tak betul. Itu. Apa Muawiyah ni sebagai khalifah zaman tu dia buat apa? Dia turun daripada mimbar dia masuk ke dalam bilik tepi masjid tu. Lepas pada sekejap dia masuk situ, dia tubik semula. Nampak pada janggut dia nitik air sejeh-sejeh. Dia naik mula atas mimbar dia. Dia naik, dia kata sesungguhnya marah ini daripada setan, dia kata. Dan setan ini daripada api. Bila kamu marah, maka ambillah wuduk, kata dia. Lepas tu dia masuk tajuk tadi. Dia masuk tajuk dia berhenti tadi. Dia masuk semula. Tak ada langsung dia beri perhatian kepada orang yang cuba provok dia tak dia. Ini tengok macam mana Muawiyah, yang mana kita sebut dia boleh tahan apa ni, bagaimana kemarahan dia bersopan. Bersopan dia jawab dengan jawapan yang kita sebut tak ada nampak langsung keluar daripada sifat seorang khalifah yang mana faham tentang rakyat dia. Dia faham tentang rakyat dia. Itu jawapan dia. Dia kata marah dari setan, setan daripada api. Bila kita marah,
dia ambil air semayang, dia kata gitu saja. Lepas tu masuk tajuk tadi, dia berhenti tadi. Ni khalifah zaman dulu tuan-tuan, kuatnya itu bersopan dia dan dapat menahan keburukan orang, dia balas dengan sopan. Ini yang kita nak pada ibu bapa, terutama bila menghadapi anak-anak pada hari ini. Biar kita bertahan. Mungkin anak-anak membawa kemarahan pada kita. Tak marah apa kita, kadang-kadang main beruh besi tu dah. Tu beruh ke kereta kita hak baru dah. Allah, kereta baru cak 2 minggu lepas. Beruh besi mari mana tak tahu ada. Yang beruh ke dia dah. Cak habis situ sini. Tengok. Lagu kita tak sabar. Kita beruh pula dia dengan beruh tadi dah. Mulai peedah tu kau. Tak sabar beruh pula dengan beruh hak ada. Unda hak jumpa. Ambil belakang kadang-kadang tak kira kayu hak ada, bedah dulu. Bedah dengan kayu hak ada tak mikir dah masa tu. Mana nak marah ni? Kereta baru kecak. Kada acaloh habis. Kereta tak ni. Mana kayu hak ada tepi pagar ambil. Katok dah. Pas pada 2 bulan buruk kaki kawan tu. Rupanya ada paku pada kayu tadi. Tengok. Keadaan kita tidak bersopan tadi, tidak kawal diri kita, boleh jadi masuk hospital. Hospital kata tak boleh dah nak baiki apa, nak rawat tak boleh dah, kena kerak. Dah kena kerak. Sanggup kita tengok kudung kaki kawan tu sama hidup kita? Sanggup. Ini kita kata bagaimana pentingnya bersopan kita dalam keadaan yang memang kita kata teruji kita, terutama perangai anak-anak ni bukan senang. Kalau kita tengok habis kertas kita, dokumen kita nyecok habis, tulang cok ada dalam beg tu. Tu anak 5-6 tahun baru pandang ngecok tu. Lama je pun nak cok belaka tu. Cok habis. Okey, kata gerang tanah kita nyecok juga. Dia kata ni masalah yang kita kata kalau tindakan yang kita tidak bersopan ni boleh menyebabkan bermasalah anak-anak ini tuan-tuan, terutama melibatkan pada dokumen-dokumen yang penting, cek umpamanya tu. Dan melibatkan cek ataupun gerang tanah, CJ habisnya cok habis dah CJ hak ada tu. Ini hal-hal yang kita kata perlunya bersopan apabila kita berhadapan dengan keadaan sedemikian tuan-tuan. Kerana kita sebutkan tadi bahawa bersopan saja boleh mematikan api kemarahan dan juga setan yang ada. Itu cara dia. Cara nak mati setan itu saja. Sebab itu Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar ni dia ada hamba tuan-tuan. Dia sepak kaki keldar patuh. Lalu kata Abu Dzar, siapa awak kenanya gini ni patuh kaki dia? Dia kata kita awak. Angin dia hamba. Cakap depan tuan kita awak. Dia kata kenapa awak patuh kaki dia? Kita patuh kaki keldar ni supaya tuan katok kita biar dosa saja tuan. Kita nak suruh tuan dosa, dia kata. Kita awak ke keldar. Kita tak salah dengan tuan. Dah tuan nak katok kita katok dosa beri ke tuan. Dah boleh pahala kita, dia kata. Tengok Abu Dzar kata apa? Kalau gitu aku balas dendam kepada hak suruh muak marah ke aku, itu setan. Aku balas dendam kepada orang hak suruh muak marah ke aku, itu setan. Setan ni tak suka orang buat baik. Ada aku nak balas dendam, nak suruh dia marah, aku bebas mungkin. Bebas mungkin. Ya bebas orang tadi nak suruh setan marah. Setan nak suruh dia katok orang tu, rupanya dia bebas orang tu. Tu caranya biar kita faham bahawa bila berlaku keadaan tak ada setan sebenarnya nak suruh kita marah. Jadi kita kena ambil tindakan sebaliknya supaya setan tu dia hak marahnya. Bukan kita hak marah. Tu pandai Abu Dzar. Itu cara kita dengan anak-anak, itulah dia. Kita kena ambil suatu tindakan yang mana biar setan jadi marah. Tu anak pecah pasu bunga. Beli daripada mana pasu bunga nak boleh ke dia Hawaii ke mana?
Buat balik pasu bunga tu, pecah pasu bunga tak. Hari nak suruh maruh kita, esok dia beli 15 bagi ke orang miskin, biar setan pula maruh. Dia nak kata gitu kaedah dia, kita kena pusing supaya bersopan ini dia sebenarnya ada bagai amalan yang boleh mematikan kejahatan ataupun sifat-sifat yang tidak baik bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia tuan-tuan pada malam ini yang boleh kita dapat agar kita sebagai ibu bapa biarlah kita membalas kerana anak-anak kita dengan sopan. Jangan turut hati, jangan turut nafsu, kerana perkara sebegini boleh memperbesarkan perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.